Kerajaan menerusi kerjasama dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu akan menubuhkan Dana Amanah Malaysia SDG Matlamat Pembangunan Mampan atau MySDG Trust Fund dengan peruntukan awal sebanyak RM20 juta melalui Belanjawan 2021. Bagi penganalisis belanjawan dari UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Rozita Elias Uji Muhammad, seandainya Belanjawan 2021 mengambil aspirasi SDG dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 di samping pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, maka secara praktikalnya peruntukan untuk Sabah dan Sarawak perlu dipertingkatkan kerana ia merupakan asas bagi pembangunan yang perlu dijalankan. Dr. Rozita yang juga pensyarah kanan UiTM Cawangan Sabah berkata, penambahan peruntukan boleh memastikan infrastruktur dan infrastruktur asas di kedua-dua negeri itu dibangunkan dengan lebih inklusif. Ini sejajar bagi mencapai 17 SDG yang tersenarai. Melihat kepada tuntutan SDG itu sendiri, bermula dari SDG pertama, isu kemiskinan, sehinggalah SDG 11, isu infrastruktur atau infrastruktur asas perlu dibangunkan dengan lebih inklusif. Begitu juga kalau nak capai aspirasi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang bermatlamatkan taraf hidup yang wajar dari aspek ekonomi yang progresif, berpaksikan ilmu, berpaksikan nilai tambah, merapatkan jurang kekayaan maupun pendapatan antara negeri. Saya kira untuk membina negara yang diimpikan ini pastinya akan berpaksikan revolusi perindustrian 4.0. Justru itu untuk keterangkuman, maka penambahan belanjawan untuk kedua-dua negeri di Kepulauan Borneo ini harus berlaku. Jelasnya keperluan fisiologi asas yang membelenggu kedua-dua negeri ini adalah isu ketara dan kekal, malah kini dijecas lagi dengan pandemik COVID-19. Sehingga berlakunya peratusan golongan T20 yang beralih kepada M40 dan M40 kepada B40 kian meningkat susulan pengangguran. Tidak dielakkan jurang pendapatan antara negeri semakin ketara. Tambahnya sektor-sektor seperti pelancongan dan pertanian di kedua-dua negeri ini juga teruk terjejas. Lantas perlunya peruntukan dari aspek membangunkan bagi sektor prima ini yang menjadi tunjang kepada pembangunan Sabah dan Sarawak. Selain dari membendung penularan COVID-19 dan meningkatkan taraf hidup rakyat, Dr. Rozita berpendapat elemen ke arah pendigitalan ekonomi, pendigitalan pendidikan dan mempertingkatkan kemahiran pekerjaan di Sabah dan Sarawak juga perlu diambil berat dalam merancangkan peruntukan untuk kedua-dua negeri ini. Kerananya sebagai antara negeri yang termiskin di Malaysia, agenda revolusi industri 4.0 dan juga revolusi pendidikan 5.0 pastinya sudah dicapai tanpa peruntukan pembangunan. Kita risau seandainya jurang digital, jurang pendidikan, jurang ekonomi, jurang kemahiran TVET ini berlaku di antara negeri-negeri, maka agak dikhawatiri Sabah dan Sarawak akan jauh ketinggalan. Jadi pada saya faktor-faktor untuk merapatkan jurang-jurang ini harus diambil kira kerana dalam kita gairah untuk mendigitalkan segala aspek, jangan dilupa bahawasanya infrastruktur dan infrastruktur asas itu menjadi tunjang kepada capaian atas talian